Tiada bahasa gambarkan rasa sayang disayang. Padamu permata ayah bunda, dengarkanlah pesanan titipan amanah cinta. Jadi cahaya untuk selamanya. Jalan ini hamparan yang terbentang, penuh liku merintang. Medan ini bersalur kesamaran menuju pengakhiran. Akal budi dan janji yang dijaga tetap teruji jua. Iman, ilmu dan amal kan diduga, takwalah beri sayang. Anak, kau ditimang-timang duniawi, semoga berindah-indah di syurgawi. Takut jiwa menolak habuan dusta, jangan khianati. Sekecil amanah kan dihitung. Berkatalah yang benar walaupun pedih dan payah, biar sempurna saksi syahadat. Jalan ini hamparan yang terbentang, penuh liku merintang. Medan ini bersalur kesamaran menuju pengakhiran. Akal budi dan janji yang dijaga tetap teruji jua. Iman, ilmu dan amal kan diduga, takwalah perisainya. Anak, kau ditimang-timang duniawi, semoga berindah-indah di syurgawi. Jalan ini hamparan yang terbentang, penuh liku merintang. Medan ini bersalur kesamaran menuju pengakhiran. Akal budi dan janji yang dijaga tetap teruji jua. Iman, ilmu dan amal kan diduga, takwalah perisainya. Jalan ini hamparan yang terbentang, penuh liku merintang. Medan ini bersalur kesamaran menuju pengakhiran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran. Apa khabar semua? Kaifa halukum?
Diharapkan semua dalam keadaan yang sehat, ceria, gembira. Okey, pada pagi ini Alhamdulillah kita berada di hujung minggu sebenarnya. Dah akhir kepada hujung minggu. Hari ini hari Jumaat, hari yang penuh dengan keberkatan, insya-Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini kita dapat lagi bersama-sama berkumpul untuk majlis ilmu kita. Dan tuan-tuan dan puan berada bersama saya dalam slot sharing tajwid. Okey, bersama tak lain tak bukan, mana ada orang lain tuan-puan, saya je lah. Okey, Ustaz Adi dari Izin Ngaji. Alhamdulillah, apa khabar semua? Saya harap semua sihat. Dan sahabat-sahabat yang memberi salam di awal tadi, saya jawab dengan lafaz Waalaikumsalam. Dan jangan lupa bantu saya, tolong share-sharekan dahulu, InsyaAllah. Mudah-mudahan ada ganjaran pahala buat sahabat-sahabat semua. Dan terima kasih kepada mereka yang sudi share, yang dah bantu saya untuk sebarkan pengajian kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Baik, jadi sebelum ni tadi kita baru saja selesai untuk slot cerita baik-baik episod yang ke-7 bersama saudara Irfan. Okey. Jadi mungkin yang sedang menonton ni, saya rasa lah semua tengok kot tadi kan, untuk slot sharing kongsi, tajuknya cerita baik-baik. Dia perkongsian lah berkenaan dengan kisah-kisah yang mungkin boleh memotivasikan kita, boleh memberi inspirasi dalam kehidupan kita, khususnya pada kehidupan kita lah. Setiap apa jalan cerita yang kita dengar, selagi mana ada kebaikannya, boleh kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin agak sukar, tetapi kita cubalah. Kita cuba kan. Jadi dengan adanya kisah-kisah sebegini, kita boleh ambil iktibar, ambil pengajaran. Kalau kita tak dapat buat semua, kita dapat beberapa peratus kan, daripada keseluruhan cerita pun dah baik dah untuk kita bawa, terapkan dalam kehidupan kita. Contohnya kalau kata sebelum ni kita kurang bersedekah, kita cubalah bagi sedekah, ikut kemampuan kita macam tu. Istiqamah kan. Tak dapat buat tiap-tiap hari, buat seminggu sekali, macam tu. Betul tak? So Alhamdulillah, nantikan untuk episod-episod yang seterusnya. Untuk hari ini yang terakhir lah untuk minggu ni kan. Nanti akan sambung semula pada hari Isnin nanti, insyaAllah. Alright, sahabat-sahabat yang baru masuk dan yang baru beri salam ni, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ada yang tengok tadi kan? Alhamdulillah. Betul Ustaz, mana yang baik tu kita kutip dan perbaiki diri. Ya, benar sekali. Kita ni manusia tuan-puan. Betul tak? Kita ni manusia. Jadi bila kita nak bertindak kepada sesuatu tu, perlukan proses, perlukan masa. Kan kalau kata kita nak berhijrah, nak hijrah kepada kebaikan, jadi perlunya proses. Perlu proses. Dan kita kena sentiasa berada dengan maksudnya di sekeliling kita ini kena ada orang-orang yang sentiasa support kita, bukan orang yang menjatuhkan kita. Dan andai kata ada orang yang cuba menjatuhkan kita dan sebagainya, kita anggaplah itu ujian yang didatangkan. Dalam fasa kita nak berhijrah tu, sepastinya akan ada yang menarik kita ke belakang. So anggaplah itu ujian yang mana kita kena lawan dan terus lawan. Jangan give up. Jangan putus asa kan, jangan moody, jangan mental down. Tapi hakikat kita sebagai manusia memang akan rasalah benda-benda tu. Tuan-puan pun mungkin, tuan-puan orang kata istilahnya makan garam dulu daripada saya. Betul tak? Saya ni kalau ikut tak layak nak cerita macam ni. Saya pun baru je umur berapa, orang istilah dulu setahun jagung katanya. Ya tak? Umur setahun jagung, tak layak nak bercerita panjang lebar tentang kehidupan ni. Sebab tuan-puan sendiri dah lalui kehidupan ni bertahun dah. Jadi pengalaman tu banyak. Tuan-puan dah jumpa pelbagai orang, betul tak? Jadi kesimpulan dia, apa pun kita kena percaya pada diri. Kalau nak ubah, kena ada proses dan trust the process. Percaya dengan proses. Okay? Dan yang paling penting, kena ada circle yang baik. Ingat tadi saya sebut circle. Sekeliling kita ni kena ada orang-orang yang baik. Kalau kita nak dekat Al-Quran, kita kena cari sahabat-sahabat yang sama cintakan Al-Quran. Betul tak? Kita nak cari sahabat-sahabat yang sama-sama minat ngaji ni. Tak kisahlah ngaji Quran ke, ngaji ilmu fiqah ke, tauhid ke, apa ke.
Tapi kita kena ada kawan. Kalau kita bergerak seorang-seorang ni susah sikit tuan-puan. Kita bergerak seorang-seorang ni boleh, tak ada masalah. Ada je orang boleh bergerak seorang-seorang. Cuma perlukan mujahadah yang sangat tinggi. Hatta kalau kita secara berkumpulan pun perlukan mujahadah yang tinggi juga. Mujahadah kena ada semangat, kena ada kekuatan, kena ada niat yang betul. Barulah kita akan dapat capai apa yang kita inginkan tu. Kalau kita nak Quran, nak belajar Quran, nak ngaji Quran, so kena tahu niat dia. Sebab tu bila setiap pagi sharing sharing tajwid ni, saya akan cakap pada tuan-puan, betulkan niat. Sebab apa? Daripada niat kita itulah tubuh badan kita ini akan bertindak. Segala tindakan kita adalah berpandukan daripada niat kita ni. Kalau niat kita ni lain, sekadar acuh tak acuh, cukup kalau orang tanya, kamu ada ngaji ke? Ada. Tapi secara orang kata natijahnya nanti kita nak tengok, maksudnya kesan tu nanti macam mana. Betul tak? Kesan dia. Jadi alhamdulillah, saya tak nak cerita banyak lebar. Bukan slot saya bukan slot cerita baik-baik. Untuk saya adalah slot sharing tajwid lah. Kan, saya sharing tajwid. So untuk cerita baik-baik, tuan-puan kena sentiasa berada bersama kami pada jam 8 pagi tu dah standby dah. Sebab apa? Encik Irfan akan on live dia pada pukul 8 minit pagi, lebih kurang lah macam tu. Okay. Alhamdulillah. Okay, kawan kita makin ramai yang baru masuk ni. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan, insyaAllah untuk pagi ni, hari yang penuh keberkatan, Yaumul Barakah. Macam biasalah, untuk rutin kita akan baca surah Al-Kahfi dulu, daripada ayat 1 hingga 10. Okay, ayat 1 hingga 10 macam biasa. Jadi insyaAllah, tanpa membuang masa lagi, kita buka dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Baik tuan-puan, jadi saya mohon jasa baik semua untuk sama-sama kita berikan fokus sebentar untuk kita baca dulu surah Al-Kahfi ni. Jadi saya mohon sahabat-sahabat semua fokus pada bacaan kita. Siapa yang ada Quran boleh buka muka surat 293, dan yang tak ada Quran jangan risau, saya dah sediakan di paparan skrin. Tuan-puan tengok sahaja dan ikut. InsyaAllah kita mulakan. Sedia semua? Tarik nafas. Kita baca kuat-kuat. Okay, yang belum share tolong share dulu insyaAllah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, selesai sudah bacaan surah Kahfi itu, daripada ayat 1 hingga 10. Yang tak sempat baca jangan risau, nanti habis live nanti tuan-puan boleh baca sendiri nah. Baca satu surah terus pun tak apa, tak ada masalah. Okey, jadi untuk pagi ni kita akan teruskan bacaan semasa kita, iaitu surah Al-Baqarah ayat 221, dan tuan-puan boleh buka muka surat 35. Okey, muka surat 35 surah Al-Baqarah ayat 221, right? 221. Jadi ayat ni panjang sikit tuan-puan. Ayat ni panjang sikit. Penuh skrin eh. Jam 9 saya minta izin keluar. Okey, baik-baik. Saya maklum. Tuan-puan boleh nampak tak ada masalah kan? Saya kecilkan sikit je. Supaya tak nampak macam besar sangat Okey. So tuan-puan kalau tapi tuan-puan dah biasa lah kot kan, tuan-puan ada Quran sendiri. So siapa yang nakkan visual yang lebih baik, buka Quran sendirilah tuan-puan ya. Kalau kat skrin ni takut kecil ke apa, kalau pakai tab ke mungkin nampak besar, tak ada masalah kan. Ataupun lintang ke telefon masing-masing, insyaAllah. Okey, jom kita mulakan. Jadi sahabat-sahabat semua, kita akan baca dulu ayat ini 221 sama-sama. Okey, boleh? Kita baca dulu sama-sama nah. Tarik nafas. Baca pelan-pelan. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا
تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah. Selesai tuan-tuan dan puan bacaan kita untuk ayat 221 ni. Jadi kita akan teruskan untuk sesi bedah membedah. Jangan lupa pastikan bersedia dengan alat tulis, peralatan bedah masing-masing. InsyaAllah, jom kita mulakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. Baik, tuan-tuan dan puan, wala huruf wa beratas wa. Okey, huruf wa beratas wa. La di sini dua harakat sahaja. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Wala. Kemudian nun mati bertemu kaf, ikhfa haqiqi. Jangan sebut nun mati tepat pada makhrajnya, sembunyikan sebutan nun. Kemudian bersedia untuk sebut huruf kaf. Baik, huruf kaf adalah huruf yang nipis, maka dengungnya juga nipis. Cuma nipisnya tu bukanlah nipis seperti huruf ta, huruf dal. Contoh macam ta kan, antum. Kenapa bunyinya lagi ringan, lagi nipis? Sebab nak sebut huruf ta tu lagi mudah kat sini. Tapi untuk kaf ni, kita kena tahu makhraj huruf kaf di mana. Pangkal lidah akan naik ke langit. Pangkal lidah tu bukannya pangkal lidah huruf qaf, di depan huruf qaf. Kalau siapa yang dah ikuti ataupun yang ada kefahaman tentang makhraj huruf, fahamlah apa yang saya sampaikan ni. Okey, makhraj huruf qaf pangkal lidah. Jadi kaf ni depan dia. Masih lagi di kawasan pangkal lidah lah. Jadi bila kita ikhfakan di sini bunyinya wala wala tankihu wala tanki gitu. Dia hampir kepada bunyi izhar. Dia macam hampir bunyi izhar, bunyi yang jelas, tapi sebenarnya tidak. Kalau jelas walatan, ni walatan. Kalau izhar, hujung lidah akan naik ke langit. Jelaslah bunyi dia tan. Kalau yang ikhfa di sini pula, pangkal lidah untuk kaf pangkal lidah akan naik ke langit. Itu beza dia. Sebab tu saya kata dia mirip dengan bunyi izhar. Cuma beza dia di mana point lidah tu. Kalau jelas untuk nun hujung lidah, mungkin ada yang pening sikit bila dengar saya sebut ni kan. Siapa yang ada kefahaman makhraj huruf, insyaAllah faham apa yang saya sebutkan ni. Jadi bunyi dia wala tanki wala tankihul. Okey, selesai ikhfa hakiki, kadar dengung dua harakat. Huruf kaf baris bawah ki, bunyinya ki sahaja. Huruf ha baris depan ni habdas, hu, terus masuk pada lam yang bertanda sukun. Wala tankihul hul.
izhar halqi, izhar qamari ataupun alif lam qamariyah. Itu nama yang paling biasa kita sebut lah. Izhar qamari pun betul juga, ataupun alif lam qamariyah pun betul. Alright. Hul mush, matikan shin. Jangan tertukar dengan huruf sa ataupun sin. Kalau kita tengok ni badan dia macam huruf sin, cuma dia ada titik 3, jadi kita sebut huruf shin lah kat sini. Mush, macam kita sebut shampoo kan. Musyrika wala tankihul musyri. Huruf ra pada bawah, ri nipis. Ka 2 harakat, ti 1 harakat. Ni alif mat sebelumnya pada atas. Ka, huruf ka ni, huruf kaf. Kati hatta, ta 2 harakat dan dia bersabdu ni. Selesaikan sabdu dulu. Hatta, ta tu baru panjang, 2 harakat. Dan ni ha pedas, jangan abaikan. Min. Baik, kat sini tuan-tuan perempuan bukan huruf mat waw ni. Waw ni kita anggap dia rumah kepada hamzah ini. Hatta yu, matikan hamzah macam biasa. Kemudian di sini min wajibul gunnah. Baik, apa yang tuan-puan kena faham kat sini, wajibul gunnah ni baik berhenti, baik sambung, mesti kena dengung 2 harakat. Misal kata kita nak berhenti kat sini kan, sebab ada simbol waqaf ni, waqaf jaiz. Maksudnya bila nampak simbol ni kita boleh berhenti. Nak berhenti boleh, nak sambung boleh, tak ada masalah, ikut pada kemampuan kita. Jadi kalau kita buat pilihan untuk berhenti, maka dengungnya masih lagi dikekalkan. Kalau nak sambung sekalipun, itu dah semestinya lah. Okey, nama pun wajibul gunnah, wajib dengung. Hatta yu'min, min 2 harakat kadarnya. Samalah kalau kita sambung pun, hatta yu'minna wala amatu. Faham tak? Itu kalau kita sambung. Kalau berhenti pun sama, kekalkan sifat dengungnya. Okey. Baik. Saya baca dulu. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Okey, boleh. Kita baca sama-sama dulu. Takat ni lah. Kita mulakan dengan isti'azah. Ready semua? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Habis. Ingat bila kita berhenti pada nun yang bersabdu ataupun mim bersabdu, kekalkan dengungnya. Okey, wajibul gunnah. Baik, kita teruskan. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala ama. Baik, tuan-tuan perempuan, huruf waw, huruf lam dari atas ni, hamzah baris atas, mim baris atas. Empat huruf ni semuanya 1 harakat sahaja. Pastikan konsisten bunyi dia. Wala ama. Cuba sebut. 1, 2, mula. Wala ama. Dapat kan? Senang je. Dia senang nak sebut kat situ, tapi bila baca, kadang-kadang kita terbaca hamzah tu 2. Wala ama. Kan? Jadi kena hati-hati. Wala amatum. Dapat? Kemudian tanwin bertemu dengan mim. Kat sini hukumnya idgham bi gunnah. Idgham, masukkan bunyi tanwin ke dalam mim. Masukkan bunyi tanwin tu ke dalam mim. Yang mana masuk tu? Tu masuk.
bi gunnah, dengan dengung, kadarnya 2 harakat. Wala amatum, sempurnalah. Berbaliklah kepada nama hukum tadi, idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim. Baik. Kemudian sama juga seperti di sini tadi, matikan hamzah ini. Wala amatum mu. Pastikan kita matikan hamzah tu betul-betul mati. Matikan hamzah betul-betul mati. Faham ke tu? Maksudnya suara kita ni akan tertahan. Okey, suara kita akan tertahan. Itulah yang disebut sebagai sifat syiddah, suara yang tertahan disebabkan pegangan makhrajnya yang kuat. Wala amatum mu. Jadi jangan kita timbulkan satu lagi bunyi ataupun kita kata tawallud wala amatum mu'minatun. Jaranglah bunyi macam tu kan, tapi tak mustahil, mungkin ada yang buat begitu. Jadi kena hati-hati. Wala amatum nampak bunyinya terputus. Mu'minatun khairum. Okey. Baik, kita teruskan. Minatun, huruf mim baris bawah, minun baris atas, natun. Sini tanwin bertemu kha, tuan-tuan. Izhar halqi. Okey, tanwin izhar maksudnya jelas tanpa dengung. Itulah jelas. Kalau dalam buku dia tulis jelas tanpa dengung, tapi kita kena faham dengung di situ bukanlah maksudnya tanpa. Bila kata jelas tanpa dengung tu ialah tanpa dengung dengan kadar 2 harakat. Itu maksud dia. Okey, cuma kita kena tahu juga bahawa tanwin ini asalnya kan daripada nun mati, betul tak? Yang sememangnya makhrajnya datang daripada hidung. So sifat gunnah tu sepastinya ada. Gunnah asliyah. Mu'minatun tu. Itu gunnah asli, maksudnya dengung asli yang memang ada, memang wujud pada tanwin ataupun nun mati itu sendiri. Hatta kalau nun yang berbaris pun ada dengung dia. Na ada unsur dengung, cuma dia martabat yang paling rendah sekali lah. Kan kalau tuan-puan kaji lebih dalam lagi berkaitan dengan martabat dengung, so dia ada yang disebut dengan musyaddadah, kan, mudghamah, mukhfah, muzharah, mutaharrikah. Itu istilah-istilah yang mungkin yalah kalau tuan-puan dengar pun mungkin keliru, tapi saya rasa saya pernah share dah sebelum ni, tuan-puan. Kan? Siapa yang ikuti saya punya konsisten tiap hari ni, ada masanya saya cerita benda-benda tu. Okey, tahapan dengung ataupun martabat gunnah. Untuk nun, untuk mim, samalah. Baik, lupakan hal tu. Cuma poin dekat sini izhar halqi. Jelaskan apa? Jelaskan makhraj dan sifat. Mu'minatun khairum. Mu'minatun khairum. Baik, tuan-tuan di sini ya lin. Lin ni adalah sifat lah, sifat yang lunak, mudah untuk kita sebut kan. Kha. Mu'minatun kha tebal. Kha tebal. Yang lunaknya pada sebutan ya tu. Kha, khai. Jangan khai. Tu jadi khai. Kan? Macam nama orang Khairul. Khairul. Sebenarnya Khairul tu kalau eja Arabnya macam ni lah. Khayara. Jadi sebutannya Khairul kalau ikut kan. Khairul. Boleh faham ni? Tapi biasa Melayu kita lain lah ya. Tu bukan baca Quran. Kan kalau eja nama tu Khairul, contoh nama apa, Khairul Idham contoh. Kan terpulang lah nak panggil dengan makhraj yang tepat. Khairul kan. Khairul panggil tak? Cikgu nak panggil anak murid kat sekolah Khairul. Kalau orang dengar tahu, oh ni ngaji makhraj kuat ni. Kan? Ni ngaji kuat ni kata. Jadi yang di luar daripada bacaan Quran tu tak kisahlah. Cuma jangan terbawa untuk yang di luar tu kita bawa ke Quran. Itu yang tak mau tu. Wala amatum mu'minatun khairum. Khairum.
Itu yang lin tu, lunak, lembut. Ketika mana huruf ya yang sukun sebelumnya berbaris atas. Okey. Boleh faham? Boleh ikut lagi? Tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Sekali lagi kita jumpa tanwin bertemu mim. Pastikan dengung kadarnya 2 harakat lah. Khairum mim. Ada lagi idgham bi gunnah, nun mati bertemu mim pula. Tadi tanwin bertemu mim, yang ni nun mati bertemu mim. Khairum mim musyrikatin. Banyak idgham bi gunnah ni. Pada ayat ni. Mush, matikan shin, mush. Mush ni dah ada sifat tafashi tuan-puan. Dia berhemburan udara ni. Namanya lah. Okey, nanti dalam sifat huruf insya-Allah kita akan kembangkan lagi. Kita akan detailkan. Cuma asalnya di sini disebut sebagai sifat tafashi. Sifat tunggal pada huruf shin ni. Maksudnya nafas kita ni dia akan berhemburan. Dah senang bahasa mudahnya dia bersepah tuan-tuan. Udara ni dia bersepah. Yang bunyi tu di antara celahan gigi ni. Tu. Cuma kena ada pengawalan yang baik. Jangan bila kita faham sifat shin ni tafashi, ustaz kata berhemburan nafas. Kita pun mim mushri mush. Kalau orang tanya kenapa baca huruf itu? Tuan-puan pepetik nama saya. Ustaz Adi kata kena berhemburan nafas kalau baca. Tuan-puan. Ingat ada pengawalan dia. Mim mushri. Mim musyrikatiu. Bersederhana lah. Maksudnya janganlah kita memahami maksud tafashi tu sampai itu tadi berlakunya takalluf, berlebih-lebihan, over orang kata. Boleh. Khairum mim musyrikatiu. Ra baris bawah, ri ni pace. Huruf ka baris atas, ka. Tiu, tanwin bertemu waw, idgham bi gunnah. Baik, idgham bi gunnah. Masuk bunyi tanwin ini ke dalam waw. Masukkan bunyi dia. Tiu, pastikan jangan bunyi kosong. Musyrikatiu, hilang gunnah. Bi gunnah yang dimaksudkan tu bukannya semata-mata yang 2 harakat tu tuan-puan. Jangan faham yang itu saja. Kita kena faham maksudnya unsur dengung tu betul-betul wujud. Itulah namanya bi gunnah. Idgham bi gunnah. Tiu, bukti dia macam mana? Tutup hidung. Tiu, ada bunyi sengau kat hidung ni, maknanya betul lah tu. Jadilah tu dengung kita. Boleh faham ni? Kalau bunyi kosong je, tiu musyrikatiu walau musyrikatiu. Tuan-puan boleh cuba. Bila bunyi tu lapang, tenang je, maknanya unsur dengung tu tak wujud. Tapi kalau sangkut, musyrikatiu, tiu, bunyi sengau tu, maknanya jadilah tu. Okey? Itu aja. Mim musyrikatin walau a'jabatkum walau ini waw mati sebelumnya baris atas. A'jabatkum huruf hamzah. Okey, lau ni bacaan lin tadi, bacaannya lunak. Lau a'jabatkum. Huruf ain matikan dia, sempitkan di tengah kerongkong kita. A'jabatkum 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 jabat. Apa yang tuan-puan dengar? Huruf jim beratas ja, ba beratas ba, kemudian matikan ta. Baik, ta ni ada sifat hams, iaitu udara yang terlepas. Okey, udara yang terlepas. Tuan-puan kena faham huruf ta ni bukan sekadar sifatnya udara yang terlepas yang kita sebut hams tu tadi. Kita kena tahu bahawa huruf ta ni terdapatnya sifat syiddah, iaitu
suara yang tertahan. Suara yang tertahan. Okey, suara yang tertahan. Maknanya sifat hams ini akan berlaku apabila selesainya tahanan suara ni tadi. Bila dah tertahannya suara, barulah munculnya sifat hams. Kalau kita terus menerus pada sifat hams, maka akan bocorlah bunyi dia. A'jabat batkum. Sebab tu bila kita dengar, kadang-kadang ada orang buat hams ni rasa macam kuat sangat. Walaupun dah disebut, dah dibagi tahu, okey, kita kata kurangkan sifat hams tu. Okey, saya kurangkan, contohlah kan. Contoh ni saya bercakap dengan orang lah. Saya kata kat dia, okey, puan, tuan, perlahankan sifat hams. Tu dia pun buat a'jabatkum. Tapi hasilnya tetap sama. Sebab apa? Sebab bocor, tuan-puan. Bila dah bocor, tak boleh nak kawal dah. Dia punya aliran tu akan pergi dan terus pergi. Sebab tu saya kata tadi, kita kena faham dua sifat yang kita kena titik beratkan pada huruf ta di sini. Ta dan kaf, dua huruf. Yang mana tahankan suara dulu. Contoh, a'jabat, bat, bat. Nampak tak? Suara itu yang kata suara tertahan. Bat. Hujung lidah kita ni akan pergi tekan pada makhraj, iaitu di pangkal gigi, tempat tumbuh gigi. Jabat. Disebabkan pegangan makhrajnya yang kuat, membuatkan suara ni dah tak boleh pergi dah. Itu syiddah, suara yang tertahan. Tuan-puan, ni bab sifat ni. Tu seronok ngaji bab sifat huruf ni, tuan-puan. Okey, a'jabat. Kemudian selesainya tertahan suara ni tadi, barulah wujudnya hams. A'jabat. Barulah dia tak bocor. Kalau kita mengabaikan sifat syiddah tadi, sebab tu bunyi dia a'jabatkum, sebab lemahnya makhraj pada ta tadi, kita tak pegang dengan kuat, maka sifat hams tu mendahului dan dia bersepahlah bunyi dia. Kan istilah nak faham ya, bersepah bunyi dia dan tak boleh dikawal. Jelas ke tidak ni tuan-tuan dan puan? Nak lagi jelas nanti join sifat huruf. Saya yakin tuan-puan faham. Tapi bila kita faham keseluruhannya sifat ni, insya-Allah tuan-puan akan nampak dan tuan-puan akan rasa indahnya. Kan? Indahnya bila ada kefahaman ni. Indahnya ni maksudnya bila baca tu rasa macam nampak je semua benda, tuan-puan. Kan? Nampak je semua benda. Insya-Allah, mudah-mudahan Kita teruskan. Kum, matikan mim, jelaskan makhraj dan sifatnya. Kita ambil kat sini. Contoh nak. Mim musyrikatin walau a'jabatkum Boleh? Alhamdulillah, jelas terbaik. Kita baca dulu sama-sama daripada wala amatum. Okey, sedia semua? 1, 2, mula. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Selesai. Okey. Kita teruskan. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Baik, huruf waw pada atas, wa, la kat sini 2 harakat macam biasa, mak asli. Tung sama macam kat atas ni tuan-puan. Ikhfa hakiki nun mati bertemu kaf. Okey, dengung 2 harakat dan jangan tebal tung. Biasa-biasa je. Wala tung, sedia untuk sebut kaf baris bawah. Wala tunkihul
Boleh. Kemudian hu habdas masuk terus pada lam yang sukun ini, alif lam qamariyah. Wala tunkihul musyrikina hatta. Baik, ingat saya sebut tadi jangan bagi bunyi dia bersepah sangat tuan-puan. Kawal. Mush. Kan sama lah macam lafaz isti'azah kan. A'udzubillahi minash kan. Nak kawal punya bahasa. Jadi relax je, santai saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tunkihul musyri. Okay, kawal sikit bunyi dia. Huruf ra baris bawah ri, huruf kaf baris bawah ki, 2 harakat ni ya mad. Musyrikina hatta yu'minu, hatta ha pedas. Kemudian ta 2 harakat, selesaikan sabdu dia betul-betul, hatta. Okey, untuk makluman semua, sifat hams tadi saya ada sebut. Pada huruf ta ni ada sifat hams, iaitu udara yang terlepas. Kita kena faham apabila ianya dalam keadaan yang bersabdu, okey. Apabila dalam keadaan yang bersabdu, bunyi sifat hams tu tidak ketara macam hatta kan. Nanti bunyinya macam ada banyak ta pula. Hatta. Dia tak perlu hatta, biasa je tuan-puan. Okey, dia ada pendetilan dia sebenarnya. Cuma cukup untuk kita faham bahawa huruf ta yang bersabdu ni tak perlu kita zahirkan. Sifat hams tu tetap ada sebenarnya. Ada beberapa penangan lah kat sini sebenarnya. Okey, ada beberapa ahli qura yang mengatakan bahawa ketika huruf ta bersabdu ni akan terhapus sifat hams. Dan ada juga yang mengatakan bahawa sifat itu ada, cuma dalam keadaan yang paling lemah. Hatta, sebab antara alasannya ianya adalah sifat semula jadi. Baik, cuma untuk di peringkat kita ni nak faham yang mana? Tak adalah bunyi itu. Musyrikina hatta yu'minu, hatta yu'minu. Dah tuan-puan, selesai. Faham gitu je. Okey. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, hatta yu'minu. Gitu. Boleh? Kita baca dulu sampai yu'minu ni. Yu ni matikan hamzah macam biasa. Yu, mim baris bawah mi, nu ni 2 harakat mat asli. Ni waw mat sebelumnya baris depan. Yang ni huruf ziyadah, abaikan saja, tak ada apa-apa fungsi pun. Okay, abaikan. Huruf ziyadah ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Okey. Puan Rosidah, hasbullah. Saya keluar dulu, ada jiran kembali ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik puan. Semoga dipermudahkan urusan insya-Allah. Bantu mengurus jenazah orang ni. Banyak pahala dia. Baik. Yu'minu. Selesai 2 harakat. Jom kita baca sama-sama. Fokus tuan-tuan puan. 1, 2, mula. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Okey, selesai. Habis. Kita teruskan. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Wala abdum, wala. Tiga-tiga ni semua satu harakat tuan-tuan. Satu harakat bukan satu rakaat. Itu solat. Okey, satu harakat. Ingat tu. Wala abdum, wala abdum. Ba yang mati di tengah bacaan, di tengah-tengah bacaan ataupun dalam keadaan bersambung disebut sebagai qalqalah sughra, kecil ataupun lemah. Okey, wala
wala abdum, wala abdum, wala abdum. Qalqalah ini juga termasuk dalam sifat, tuan-puan. InsyaAllah siapa yang ikuti seminar sifat huruf nanti kita akan fahami dengan baiklah. Okey, yang mana yang duduk dalam sifat, mana yang tidak sebenarnya. Alright. Wala abdum, wala abdum idgham bi gunnah. Sekali lagi, tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Masukkan dengan dengung. Dum, masuk dengan sempurna. Idgham bi gunnah kamil, sempurna. Sempurnakan. Dum, mu, matikan hamzah di sini. Mim baris bawah mi, mu, muncul mi B ke? Semestinya, sebab mim ni kan baris hadapan. Wala abdum mu'minun, mu'minun, tanwin bertemu kha, jelaskan makhraj dan sifat tanwin di sini. Mu'minun khairum, kha tebal, matikan ya dengan mewujudkan sifat lunak. Khairum, 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 ra baris depan tanwin. Okey, idgham bi gunnah lagi. Masya-Allah, banyak ni tuan-puan. Idgham bi gunnah. Mu'minun khairum min, khairum min, nun mati bertemu mim. Sekali lagi idgham bi gunnah. Musyrikin, sekali lagi idgham bi gunnah. Banyak tuan-puan. Hari ni insya-Allah siapa yang mungkin sebelum ni kurang jelas dengan idgham bi gunnah, inilah dia contoh-contohnya. Okey, inilah dia contoh-contohnya. Khairum, satu, khairum min musyrikin walau a'jabakum. Dapat tak? Ada 3. So pastikan kawal baik-baiklah. Idgham tu, kemudian kadar dengung pastikan konsisten. Khairum min musyrikin walau kiu, idgham bi gunnah. Sama tuan-puan masukkan dengan dengung kadarnya 2 harakat. Walau, waw mati sebelumnya baris atas, bacaan lin. Musyrikin walau walau pastikan hamzah ni kita jelaskan bunyi dia, pisahkan. Walau 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 Okey, jangan lemahkan bunyi hamzah ni, nanti lain bunyinya. Walau wa'ja, dia jadi wa. Walau wa'ja. Okey. Macam saya pernah sebut sebelum ni, apa dia? Contoh macam kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takbiratul ihram. Kan Allahu akbar. Allahu tu kena jelaskan. Kalau kita tak jelas, nanti dia akan mirip dengan bunyi waw. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak. Allahu akbar, huwa tu. Sama lah ni. Walau wa'jabakum, walau kita tak sebut waw pun sebenarnya. Kita memang nak sebut hamzah. Cuma disebabkan kita melemahkan bunyi hamzah tu sendiri, maka dia hampir dan mirip kepada bunyi waw tadi lah. Walau wa'jabakum. Jadi itu yang disebut tahqiq pada hamzah, iaitu menjelaskan sebutan hamzah tu dengan baik. Walau a'jabakum. Boleh tuan-puan? Dapat tak setakat ni? Okey, alhamdulillah. Jabakum, tak ada masalah. Ja satu harakat, ba satu harakat, kum matikan, jelaskan makhraj dan sifat bagi mim kat sini. Kita berhenti kat sini. Saya baca semula. Wala abdum mu'minun khairum min
مشرك ولو أعجبكم. Okey, boleh kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Baik. Di sini waw yang di atasnya ada bulat ni tuan-puan. Inilah huruf waw ziyadah, waw tambahan. Selalu kita nampak perkataan ni kan dalam Quran. Jadi mungkin kita tahu baca dia ulaika, kita tahu. Cuma mungkin bila ditanya kenapa jadi macam tu, kita pun tak ada jawapan, kita pun tak ada hujah. Jadi saya sebut di sini tuan-puan, inilah dia huruf ziyadah, huruf tambahan yang memang tidak ada apa peranan pun pada bacaan. Tak ada fungsi. Dia ada je kat situ pada tulisan tu, tapi tidak dibaca. Dan itu sebablah bila kita dah faham tadi dari sudut kewujudan dia, so kita tahu dia bukanlah huruf mad kan. Baca gitu pula kan, so tidak tepatlah. Tidak, kalau mudahnya salah lah ya. Salah. Ulaika, la panjang. La panjang 4 ataupun 5 harakat, disebabkan nampak ni ada simbol mad, selepasnya ada huruf hamzah dalam satu kalimah. Mad wajib muttasil. Okey, mad wajib muttasil. Kadarnya 4 ataupun 5 harakat. Ulaika yad'una ilan nar. Ika, huruf kaf, hamzah pada bawah, i macam biasa. Ka ni berapa harakat? 1 harakat. Dalamnya ni apa? Bukan huruf hamzah. Ini kepala huruf kaf tuan-puan. Ingat sampai bila-bila. Kepala huruf kaf. Yad'u, huruf dal yang mati dalam keadaan kita sambung bacaan disebut sebagai qalqalah sughra, qalqalah yang kecil, lantunan yang kecil. Praktikalnya yad, yad'u, dia macam yada lah, tapi yada tu nampak benar kita buat-buat tuan-puan. Pastikan dia lantun. Yad'una ilan nar. Itulah dia definisi qalqalah itu sendiri, adalah sesuatu benda yang bergerak dan melantun. Dia bergerak dan melantun. Ingat tu. Tu qalqalah. Yad'una ilan, 2 harakat. Ain ni sempit kan. Ni waw mat, sebelumnya baris depan lah. Yad'una, na baris atas 1 harakat. Na ilan nar. I, hamzah baris bawah, i jelaskan, i, na'i. Lan, huruf lam baris atas terus masuk pada nun yang bertanda sabdu ni. Alif lam syamsiyah. Dalam masa yang sama kena dengung wajib. Okey, wajibul ghunnah. Yad'una ilan nar. Baik, jadi ra kat sini tuan-tuan puan. Nak kena tanya ke tak ni? Tuan-puan mesti dah tahu kan saya nak tanya apa. Dah tahu dah saya nak tanya apa. Nah, terus jawab. Jawapan dan alasannya sebab apa. Okey? Ra ni baca tebal ke nipis tuan-puan? Tu soalannya. Kalau tebal kenapa? Kalau nipis pun kenapa? Sila jawab di ruangan komen. Tanya-tanya. Tak mau jawab tebal je, bagi sebab sekali.
Begitulah sebab apa, sebab sekian. Sebab dengar ustaz baca tebal, saya pun jawablah tebal ustaz. Tu pun boleh, tak ada masalah. Jawab. Semua kena jawab, wajib. Ni ada berapa orang ni? 137 lebih ni. Jawab. Jangan malu-malu. Cuba je tuan-puan. Betul salah belakang kira. Ya. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi memberi respon di atas pertanyaan saya. Saya suka sebenarnya. Bila saya tanya sesuatu, bila tuan-puan respon tu menunjukkan bahawa tuan-puan sedang memberikan tumpuan lah dengan apa yang saya tanyakan, apa yang saya sharekan kepada tuan-puan. Jadi dengan adanya respon ni menunjukkan adanya proses dua hala lah di antara kita. Walaupun saya tak nampak tuan-puan, saya tak nampak pun tuan-puan, tapi dengan jawapan-jawapan ni lah membuatkan saya rasa macam saya rasa lebih bersemangat lagi untuk share tuan-puan. Habis selama ni tak semangat ke ustaz? Semangat juga ya. Saja yang nak ngabar gitu, nak suruh jawab sebenarnya. Sebab ramai lagi tak jawab ni. Okey, baik, alhamdulillah. So selesailah. Okey, siapa yang nak menjawab teruskan menjawab. Jadi soalan saya di sini tadi, ra ni bila kita berhenti, adakah perlu dibaca dengan tebal ataupun nipis? Itulah persoalan dia. Baik, ilan nar. Tuan-puan dengar saya baca pun dah tahu dah. Boleh detect dah. Tebal ke nipis ni. Jadi tuan-puan jawapannya tebal. So terima kasih kepada yang jawab. Terima kasih kepada yang jawab. Saya rasa tak ada yang jawab nipis, alhamdulillah. Sebab saya boleh kategorikan perbincangan ni perbincangan yang mudah jugalah. Tapi bila adanya kefahaman lah, kefahaman tu sampai, baru kita boleh anggap dia mudah. Kalau tak faham tak jadi juga, rasa susah juga tuan-puan, betul tak? Baik, jadi ra ni bila kita berhenti, ilan nari, ri asalnya memang nipis, tapi sebabkan berhenti kan, jadi ra ni pun dah mati. Ra ni dah mati. Jadi sekarang ni kita nak tentukan ra mati ni, status dia ni perlu dibaca dengan tebal ataupun nipis. So kena tengok huruf sebelum ra. Kena tengok sebelum ra. Jika sebelum ra ni terdapat huruf alif mat, selesai tuan-puan. Dah, tu je. Tebal. Itu je tuan-puan. Kalau ra sebelumnya terdapat huruf alif mat, terdapat waw mat, confirm tebal. Saya ulang huruf ra yang mati sebelumnya terdapat alif mat, terdapat waw mat, confirm tebal. Baik. Yang kedua, ada juga yang memberi hujah mengatakan sebelumnya baris atas. So merujuk kepada nun lah sebenarnya. Jadi pun betul juga sebenarnya. Sebab apa yang kita boleh faham, alif mat sebelumnya dah tentu-tentu huruf yang berbaris atas, itu saja. Jadi pendekatan para qurra ataupun para penulis kitab berkaitan dengan ilmu tajwid ni, memang dia akan tulis huruf ra sebelumnya terdapat alif mat dan waw mat. Itu point yang ada dalam kebanyakan kitab. Boleh tuan-puan. Sebab nak memudahkan kita sebenarnya. Kalau kepala kita ni dah set, sebab huruf mat ni semua orang hafal. Kebiasaannya setiap penuntut ilmu Quran ataupun pembaca Quran mesti kenal dengan huruf mat. Confirm.
Sebab itu basic. Jadi bagi memudahkan perjalanan kefahaman tu betul-betul sampai, maka disebut begitulah. Ra yang mati sebelumnya alif mat ataupun waw mat. Dia stop kata sampai tu je. Tak payah kita tengok huruf sebelum lain dah. Faham tak? Maksudnya perjalanan kita nak buat hujah tu nanti senang. Oh, sebab apa dia tebal? Sebab sebelumnya alif mat. Kenapa tebal? Oh, sebelumnya waw mat. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Ustaz, ya mat jadi tebal ke nipis? So, nipis lah. Sebab tu dia tak ada dalam kategori tebal ni. Kalau ya mat, confirm nipis. Ya lin, confirm nipis. Bab ra. Ini bab ra, tuan-tuan. Okey? Soalan Ustaz selalu disoal tapi masih tak semua dan selalu yang betul. Biasalah tu. Okey? Kadang-kadang kita lupa. Jadi bila ulang barulah ingat. Ya tak? Ada yang sekali kita cerita dia ingat terus. Ada orang dia kena 2-3 kali, 2 kali cerita baru faham. Ada orang 2-3 kali, kali ketiga baru faham. Ada orang kali keempat baru faham. Ada orang cerita kali kelima baru faham. Ada orang yang dengar dah lama dah. Bila saya cerita hari ni baru hari ni faham. Dan ada orang sampai hari ni pun tak faham-faham lagi. Itu saya pun tak tahu apa okay? Kena mandi bunga ke maknya. Tak adalah, gurau-gurau. Okay? So biasalah kefahaman tu kena ada, kena bersabarlah. Saya pun tak ada jawapan. Kalau kenapa kita bila nak terima sesuatu tu rasa susah. Tapi itulah proses. Tu saya kata belajar ni ada proses. Nak memahamkan sesuatu tu. Bukan time-time tu juga. Ya tak? Benda-benda time tu juga nak dapatnya tidak, tuan-tuan. Tak maunya. Okey? Okey, kita sambung lagi. Jadi tebal lah kat sini. Yad'una ilan nar. Nar. Pastikan hur. Nar. Ingat tu. Jangan nar. Kan? Ilan nar. Dengar bunyi nipis tu. Siapa yang faham tu betul, saya favourite lah dengar orang ngaji bunyi ra ni. Sebab kat situ je kita nak tentu sama ada kefahaman tu ada ke tidak. Kat situ ra ni. Dia part yang dia senang tapi dia tricky sikit lah. Kan? Dia macam halus sangat. Ada orang jenis tak ambil tahu langsung. Jadi kalau tuan-puan faham tentang ra ni, marvelous. Kira padu lah tu ya. Okay. Puan Zurina kata sebab kalau sebut sebelumnya ada baris atas akan mengelirukan huruf sebelumnya tak ada baris. Yes. Itulah sebenarnya. Kan? Melainkan kalau kita cakap sebelum ra, sebelum alif mat ada huruf baris atas. Kita macam kita doublekan cerita tu kan. Sebenarnya tak perlu pun. Itu sahaja nah. InsyaAllah kalau sebelumnya ra dan alif mat mestinya tebal. Ya, betul. Tuan Muhammad Azlan Muhammad Yusuf. Barakallah. Okay, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Najahtum. Hari ni tuan-puan semua berjaya. Jawab betul. So, saat lagi buka puasa, tuan-puan boleh makan sedap-sedap. Order je. Kalau tuan-puan nak makan sedap-sedap, order je. Nanti bayar sendiri. Okay. Baik, jom kita teruskan. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Okey. Wallahu, kalimah Allah kena tebal. Sebab apa tebal ni? Sebab sebelumnya ada huruf berbaris atas. Ni kalimah Allah ni yang tebalnya pada lam. Okey, yang tebalnya pada lam. Sebab tebalnya, sebab apa tebal? Sebelumnya terdapat huruf berbaris atas, iaitu pada waw tu. Jadi yang tebalnya pada kalimah Allah. Wa kekal dengan bunyi dia. Wallah. Wallahu yad'u ilal jannah. Wallahu. Dapat? Tebal pada lam sahaja.
Jangan wallahu yad'u, kan? Terkumpul bunyi tuan-tuan. Dia bila kita start kumpul bunyi sampai hujung bunyi macam tu. Betul? Dia kita kumpul bunyi tu. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Ni, mulut macam ni, Kalau memang passion je, memang lahir kopi tu mulutnya, tak apa tuan-puan. Ini kalau yang dibuat-buat tu, so elakkan. Benda tu takut nanti jadi tabiat. Jadi tabiat. So elakkan. Kalimah Allah taghliz. Naam, sah. Okey? Tepat sekali. Maka lebih baik sini. Wallahu yad'u. Satu harakat. Yad'u. Huruf dal. Wallah. Minta Hisham Syam ni, kalau boleh janganlah ganggu kami di sini, ya. Tuan Hisham Syam ni, minta maaf lah, kami nak ngaji kat sini ni, tak mau buat gini. Okey, awak perhati je dulu, nak cakap macam tak sampai hati. Ni terus terang je lah. Okey, tolonglah kalau tengah mendengar saya sebut ni, tolonglah jangan ganggu kami. Okey, itu je saya minta. InsyaAllah bulan puasa ni saya doakan diberi barakah keberkatan untuk Tuan Hisham. Itu pun kalau betul nama dia itulah. Okey, saya mohon maaf. Minta maaf sahabat-sahabat lain. Saya bukan nak ni ke apa. Cuma saya takut sahabat-sahabat semua ada yang terkena. Hati-hati bulan puasa ni. Okey. Astagfirullahalazim. Okey, baik tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan. Lupakan apa yang berlaku, abaikan. Wallahu yad'u. Huruf dal ni qalqalah sughra. Okey, huruf dal qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Macam yang kat sebelum ni tadi, sini pun ada kita jumpa kan, yad'u. Jadi lantunannya nipis saja. Okey, wallahu yad'u. Wallahu yad itu kata kecil tu, sughra, kecil. Boleh? Wallahu yad'u. Panjang kat sini berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Wallahu yad'u ilal jannati. Ilal huruf mat bertemu dengan hamzah. Itu asalnya lah. Baik, cuma nak mudahkan kita nak tahu berapa harakat, tengok kat sini. Kalau simbol mat bertemu dengan hamzah, confirm kena baca 4 ataupun 5 harakat. Wallahu yad'u ilal. Hamzah ni kekalkan bunyi dia. Ilal alif lam qamar, ya. Boleh? Ustaz ada yang susah sebut Allah. Susah sebut Allah. Okey, faham? Memang ada pun tuan-tuan dan puan, orang yang ada masalah untuk melafazkan kalimah Allah ni. Saya pun tak pasti puncanya daripada apa. Adakah sebutan tu disebabkan dah sebati, maknanya dah diamalkan daripada kecil,
dan tak pernah dibetulkan. Faham tak? Tak pernah dibetulkan. Maknanya kedudukan lidah tu dia dah sebati, dia tak boleh dah. Ada orang sebut Allah, insya-Allah kalau kita nak contoh bercakap kan, insya-Allah saya pergilah, insya-Allah. Ada orang pula insya-Allah. Boleh tak datang rumah saya nanti? InsyaAllah. Dia dua benda je. Sama ada memang itulah kemampuannya, so tak apalah, terlepaslah, tak ada masalah. Walaupun dah latih tapi itu juga. Dan yang kedua pula, ada yang disebabkan tu tadi yang saya sebut, dia dah daripada kecil dididik ataupun tak pernah ditegur, tak pernah dicuba diperbetulkan sebutannya, tak pernah ada orang ambil maklum ataupun orang tu sendirilah contohnya. Jadi itu yang menyebabkan, sebab kalimah Allah ni kalau ikutkan dia bukanlah satu kalimah yang susah tuan-puan. Ada sebenarnya bukan susah pun. Lainlah kalau yang point pertama tadi saya sebut kan, yang memang kalau yang ada minta maaf kan, kalau yang macam ada orang kata apa, kurang istilahnya ada cacat sikit lah tuan-puan saya malas nak berlapik dah terang-terang kan. Kalau macam ada cacat sikit kan, itu lain lah, kita faham. Itu kita faham. Cuma ni dalam kita cerita dari sudut keadaan yang normal, orang yang normal. So kedudukan lidah, sebab lam ni dia hujung lidah kena le langit, tu je basic dia. Allah. Cuma ada pula yang sebut Allah. Kenapa boleh jadi Allah? Sebab hujung lidah dia tak naik kan, kalau budak-budak. Sebab tu tuan-puan, kalau ada anak cucu tu betul ke lah daripada kecil ni, jangan dibiarkan. Boleh nak? Jangan dibiarkan. Bila dah biasa sebut Allah, hujung lidah tu tak naik ke langit, maknanya tak bertepatan dengan makhraj dia lah. Jadi bila dah biasa tu je, wallahu yad'u, wallah, dia dah biasa, dah sebati. Boleh nak ubah, tapi makan masa lah. Kan? Sebab kita nak latih lidah. Bila orang yang asalnya daripada wawah ni tadi, contoh kita bagi tahu kat dia, okey, naikkan hujung lidah ni. Wal. Itu basic dia kan. Kemudian tebalkan wallah. Nanti, okey, dia dah faham dah. Cuma nanti adalah proses dan fasa-fasa yang dia akan lalui. Contohnya lidah dia tergulung lebih ke, itu jadi wallahu yad'u. Nampak? Ini pengalaman saya tuan-tuan. Okay, bila saya jumpa dengan student-student, itulah memang banyak sikit boleh kata banyak jugalah problem pada sebutan Allah ni. Bila tanya macam mana boleh jadi macam tu, ataupun sajalah kadang-kadang saya tanya, dia kata memang tak pernah ditegur. Point dia tak pernah ditegur. Boleh faham tak? Boleh nak? Okey, selesai. Teknik lebih kepada teknik, kaedah tu. Puan Nuriah Ahmad, maaf Ustaz, dalam satu hari ada berapa slot ngaji ni? Okey, jadual puan boleh tengok di bawah ni. Nampak ni? Macam TV, ala-ala TV tu. Bergerak ni kan. Setiap pagi jam 8, Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat. Kecuali Selasa lah. Selasa saya ada kelas. Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat. 4 kali dalam seminggu insyaAllah. Pada jam 8.30 pagi. Okey. Pertama kali insyaAllah. Ada yang tolong jawab. Terima kasih. So jelas tuan-tuan dan puan. Kalimah Allah ni dia lebih kepada dia teknikal lah. Lebih kepada teknikal. Bergantung. Tengok, saya tak boleh nak terus nilai. Kena tengok, kena dengar dia sebut dulu. Kita boleh tahulah dia ni boleh sebut sebenar ke tak. Kalau huruf lain dia boleh tutur dengan cantik, so kenapa tidak pada kalimah Allah? Betul tak? Kalau huruf sa yang tebal dia boleh sebut dengan baik. Qaf, qa, da, ta boleh sebut dengan baik. Tapi bila kalimah Allah tak baik, bukan tak baik, kurang baik. So kenapa? Padahal kaedahnya sama je semua. Pangkal lidah akan naik. Kalau ikutkan hakikat dia, nak sebut huruf dad, huruf kha, ta tu lagi susah sebenarnya.
nak dibandingkan dengan kalimah Allah. Tapi sebab kalimah Allah ni adalah kalimah yang selalu ditutur, selalu disebut daripada kita kecil sampailah meningkat dewasa ni. Tapi dalam fasa kita tu, dalam fasa tu tak pernah ditegur. Kalau orangnya daripada kecil ni sebut betul, so kira macam alhamdulillah lah. Nasibnya tu betul je lah, daripada kecil tu sampai besar pun masih lagi betul. Kalau orang kata lak kurang baik sikit, nasibnya tak baik, dari kecil biasa sebut Allah, insya-Allah, insya-Allah. Jadi kita mohon pada Allah kan, mohon pada Allah semoga Allah pangkal lidah tak naik. So benda tu dah sebati bawa sampai meningkat dewasa. And now bila dah ikut kelas pengajian, maka barulah rasa di mana kesusahan itu. Kan nak ubah tu. Kalau kita tak belajar, kita tak rasalah kesusahan tu. Kita akan rasa betul je. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Itu antara contoh macam Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Macam tu. Kawan saya memang tak boleh sebut Ra dengan betul, tapi bijak melenting. Bijak melenting? Apa maksud tu? Kuat melenting ke apa? Ke ada double meaning tu kat situ? Saya tak pandai sikit bahasa-bahasa tinggi ni. Okay. Wallahu yad'u ilal jannun bersabdu. Okay, gunnah dua harakat, wajibul gunnah. Jannati wal ni alif lam qamariyah. Maghfirah wal maghfirati biizni ini pun kadang jadi satu hal juga nak sebut ni huruf ra ini, ya tak? Kena pula time mati tuan-puan. Maghdubi alaihim waladdallin. Kat situlah. Okay. Ilal jannati wal maghfirati. Gitu, huruf ghain. Okey, makhrajnya hujung lidah kita. Hujung lidah, sorry tuan-tuan. Kepala merewang ya. Sebut lidah. Ni apa nama? Hujung kerongkong. Huruf ghain. Ghain dengan kha ni tempat yang sama, hujung kerongkong. Jadi jangan tertukarlah. Kadang kita baca wal magh. Dia dah jadilah starting pangkal sebutan tu dah betul dah pada ghain. Hujung pula bunyi kha. Jadi kalau orang tanya sebut huruf apa tu? Gha. Dua-dua dia sebut. Gha. Mana ada huruf gha tu man? Wal magh. Tiba-tiba ada hujung tu. Mana datang tak tahu lah ya. Daripada langit ketujuh. Tak ada. Gurau-gurau. Wal maghfi. Tahan. Bukan maksud saya sifat tertahan, tak. Maksud saya cuba kawal supaya tidak terkeluar bunyi tu. Wal maghfirati biiznih. Kan? Kalau tak terkawal tu wal magh. Tu yang ujung tu. Ya? Hati-hati. Saya sembang macam ni boleh lah tuan-puan ya. Cuma saya faham dia sudut praktikalnya, saya tahu siapa yang ada masalah kat sini memang struggle lah. Saya doakan moga-moga dipermudahkan. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah sama-sama. Anak saya pun susah sebut, jenuh nak ajar. Awah-awah jadinya. Biasalah tu. Dia kalau umur, itulah tak boleh tengok perkembangan budak ni. Sebab tu kita waktu baby ni kita kena rajin sebut. Kan, tengah-tengah kecil Allah yang budak kan, kita main Allah kan, kita latih dia sebut-sebut, pegang dia kan. Umur kecil 5-6 bulan, setahun, tak boleh bercakap pun, Allah dia sebut je.
Sebab benda tu dia tangkap ni dalam telinga dia ni. Dengar. Apa-apa pun itu semua kuasa Allah lah. Kita usaha je mana yang baik. Jangan biar lewat tuan-puan. Kalau dah masuk, kalau kita biar je sebutnya begitu, dah tak apalah, nanti dia masuk sekolah nanti pada bandai lah ustazah dia ajar. Bila kita ada sikap macam tu, itu yang kita bukan nak cakap macam tu lah tuan-puan. Saya bukan kata tuan-puan, cuma kalau ada perasaan macam tu, elakkanlah. Jangan kita mengharapkan orang lain. Kita lah mak ayah ni kan, nak mencorakkan anak-anak ni, benda-benda asas tu biar daripada kita lah. Biar daripada kita. Sebab nanti bila dah jadi dah orang kata apa, dah sampai suatu tahap dah tak boleh buat apa, nanti kita menyesal pula nanti. Kan? Nanti kita menyesal. Tu je lah. Okay, minta maaf kalau ada yang terasa dengan kata-kata saya. Saya bukan nak kata saya lah bagus, tuan-puan tak bagus. Tak. Saya tak ada niat macam tu. Okay, minta maaf. Puan Azlin Rose. Tak apa, insyaAllah. Boleh follow Izzy Ngaji. Kan? Boleh follow Izzy Ngaji, insyaAllah. Mana yang kami boleh bantu, kami bantu. Okay. Wal maghfi firati. Huruf gha yang tadi selesai lah. Dia sifat yang tebal. Maghfirati biizni. Maghfirati biizni. Biizni. Jangan tahan suara ni. Huruf zal ni keluar hujung lidah kan. Jangan biizni. Biiz. Biarkan terlepas. Biizni. Wal maghfirati biizni. Ini sifat rakhawah. Okay, suara yang terlepas. Boleh faham tuan-puan? Jangan tahan. Kalau tahan tu yang jadi biiz. Kita cepat sangat. Biiz. Kita tarik balik bunyi dia. Kita sentap. Biiz. Tu. Ini saya buat bunyi kuat lah. Kalau kita baca perlahan, bunyi dia macam ni orang tak perasan pun. Wal maghfirati biizni. Wal maghfirati biizni. Sikit je. Tak mau. Bukan itu. Kita nak menyempurnakan sifat. Kita tunaikan sifat dia. Wal maghfirati biizni. Gitu. Itu sifat rakhawah bagi huruf zal yang perlu kita titik beratkan. Banyak lagi sifat pada dia sebenarnya. Okey. Selesai nah? Huruf nun baris bawah ni, matikan ni. Tu je. Jangan neh. Biizni. Ni. Macam tu. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biizni. Dia sebenarnya benda ni yang saya sebut tadi, zal ni dia halus. Kadang-kadang orang dengar kita macam kita tahan suara, sebenarnya tak pun. So apa-apa pun berbalik kepada kita. Kita buat tu, kita dah yakin suara tu terlepas, khalas, selesai tuan-puan. Tak usah fikir dah. Tapi hakikat dia kalau kita buat dengan tepat, insya-Allah orang yang mendengar pun akan dengar yang tepat. Biizni. Beza dengan biizni. Ada belakang tu. Kalau kita cekap telinga kita akan tangkap lah bunyi dia. Tu penting musyafahah, berguru depan-depan dia dengar betul-betul, baru dapat tangkap. Okay, kita baca sama-sama. Wallah sekali lagi. 1, 2, mula. Wallahu minta maaf tuan-tuan, sendawa pula. Okay, sekali lagi. 1, 2, mula. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biizni. Selesai.
ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Okey, huruf waw pada atas. Wayubayyi, wayuba. Tiga-tiga ni satu harakat. Bayyi, wayubayyi, bayyi. Jangan bayyi. Tak mau bunyi belakang tu, tak mau. Wayubayyi lan lana pula. Sorry. Wayubayyinu sampai hilang bunyi ya tu. Tak mau tuan-tuan. Relax je. Wayubayyinu ayatihi. Wayubayyinu ayatihi. Boleh? Nu baris atas, baris depan nu. Kat sini badal. Dia macam mat asli, sebiji, dua harakat, tak ada beza pun, nama hukum je lain. Okey, sebabkan dia hamzah, itu sahaja. Disebabkan dia hamzah. Kalau dia bukan hamzah, dia mat asli. Kalau dia bukan hamzah, dia mat asli. Baik. So kalau hamzah di awal kalimah, awal perkataan, disebut sebagai badal. Wa yubayinu ya, nampak? Ya ni mat asli. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Tihi mat silah qasirah. Ya mat sebelumnya baris bawah. Nama je beza tuan-tuan. Nama je beza. Itu nama hukum lah. Mat silah qasirah. Tapi tetap dibaca dua harakat. Wa yubayinu ayatihi linna. Na ni dua harakat. Dan dengung jangan lupa. Linnasi la'allahum ya. Linnasi la'allahum. Nasi la'allahum. Linnasi la'allahum. Linnasi la'alla huruf ain sempit kan. La'allahum yatadhakkarun. La'allahum mim mati bertemu ya. Izhar syafawi. Jelaskan hum, jelaskan makhraj dan sifat mim. Yatadhakkarun. Keluar ke hujung lidah. Samalah macam biiznih tadi. Keluar ke hujung lidah. Yatadhakkarun. Yatadhakka. Gitu huruf kaf bersabdu. Run. Mad arid lisukun 246. La'allahum yatadhakkarun. Boleh? Wa yubayinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Okey, jom go kita baca dulu. Nak habis dah ni insya-Allah. Ready? 1 2 mula. Wa yubayinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Sadaqallahul azim. Baik. Alhamdulillah. Tuan-puan, jangan keluar lagi. Tunggu kejap. Sekali kita nak baca dulu daripada atas sampai selesai. Ada beberapa perkara yang saya nak maklumkan di sini. Kejap jangan lupa untuk sahabat-sahabat yang ingin join kita punya seminar sifat huruf. Okey. Saya letak gambar dulu. Kepada sahabat-sahabat yang nak join untuk seminar sifat huruf, jangan lupa untuk masuk dulu dalam grup yang kita sediakan. Link kita ada sediakan di atas. Okey. Untuk seminar sifat huruf.
tadi kita cerita bab sifat. Mungkin ada yang tak pernah belajar, tak pernah tahu. Jadi insyaAllah dalam seminar ni nanti saya akan kongsikan kepada tuan-puan berkaitan dengan sifat-sifat pada huruf hijaiyah yang kita baca. Okay, yang kita baca Quran ni menggunakan huruf-huruf hijaiyah, dan setiap huruf tu ada sifat-sifat dia lah. Jadi saya nak pendekkan ringkasnya begini. Pada bulan 5 nanti insyaAllah, tak silap saya 19 Mei 19 Mei akan diadakan seminar sifat huruf insyaAllah buat kali pertamanya. Dan pendaftaran kita buat awal tuan-puan, cuma pendaftarannya kita akan buka pada 26 April. Okey, 26 April 2021. 26 April 2021, bukan hari ni. Jadi tuan-puan get ready. Bila tiba je tarikh ni nanti 26 April ni, so boleh lakukan pendaftaran untuk seminar sifat huruf. Jadi harganya ada di sebelah. Alright, kalau tuan-puan rasa mahal, saya minta maaf. Ini antara kos-kos yang kita, yalah, sepastinya ada kos. Untuk package light adalah untuk mereka yang join. Okay, mereka yang join dan tidak mendapat modul. Maksudnya tuan-puan daftar untuk package light ni, kita akan bagi dalam bentuk PDF. Tuan-puan print sendirilah. Tuan-puan print sendiri. Kemudian nanti untuk yang lainnya kita akan bagi inilah untuk akses kita punya seminar tu nanti. Itu untuk package light. Untuk package premium, kita akan berikan modul physical. Kita akan postkan kepada tuan-puan. Jadi itu mudah lah. So sama juga yang ambil package light tadi, kalau pergi hantar print pun tengoklah. Kalau yang ada printer kat rumah tak apalah kan, senang. Yang package premium ni kita akan berikan modul yang proper lah, kemas lah sikit. So harganya 49, tidak termasuk postage. Jadi kepada 7 peserta yang terawal, insyaAllah kita akan beri adalah hadiah sikit. Hadiahnya apa? Lupa pula. Pewangi sejadah. Pewangi sejadah. Namanya Serindu Raudah, tak silap saya. Lupa pula Serindu Raudah. Bau Raudah tu. Ada spray kat sejadah. Itu. Yang dapat tu kepada 7 yang terawal yang buat pendaftaran. Tapi pendaftarannya mula 26 hari bulan ni. InsyaAllah nanti kita akan maklumkan. Nak maklumkan, Ustaz nak dapat info tu kat mana? Okey, sebab tu saya minta yang sedang mendengar ni join. Tekan link di atas. Okey, pembetulan. Bukan 19, saya salah sebut. 29. Okey? 29 Mei tuan-tuan. Bukan 19 Mei Tadi saya salah sebut. Terhilang 2 tu jadi 1. Alright, 29 Mei insya-Allah. Cuma kena dengar betul-betul ni. Pendaftaran 26 April ni. Berapa hari lagi ni? Hari ni 23 hari bulan, 3 hari lagi. Seminarnya bukan bulan ni, bulan depan 29. Okey, 29 Mei. Hujung bulan 5 nanti insya-Allah. Boleh nak? Masterclass dapat dapat. Yang masterclass jangan bimbang lah. Semua dapat insya-Allah. Boleh nak? So jangan lepaskan peluang ni insya-Allah. Saya rasa dengan harga yang begini, saya rasa bukanlah satu beban sebenarnya. Tak ada masalah. So terpulang pada tuan-puan, kami hanya menganjurkan jika tuan-puan rasa berkehendak, insya-Allah jom sama-sama saya. Siapa yang tak kenal saya, nak kenal saya, jom join seminar-seminar bersama saya insya-Allah. Kita akan bersua nanti dan saya akan cuba kongsikan lah sedikit sebanyak apa yang saya tahu, yang saya dapat kongsikan dengan hasil pengalaman pembelajaran saya sebelum-sebelum ni. Itu sahaja. Okey. Tak ada apa dah. Jelas saya setakat ni. Apa-apa nak tahu info lanjut, tekan saja link di atas. Apa-apa pun join group info-info terkini. Segala apa info berkaitan dengan seminar kita ni akan diutamakan dalam group tu dululah. Okay, so kena masuk dalam grup tu. Kalau tidak nanti tuan-puan terlepas info, tak tahu benda pun. Tahu-tahu program dah jalan, seminar dah jalan kan. Jadi tak mau gitulah. So kita cuba buat begini untuk memudahkan semua pihak lah. Pihak tuan-puan dan pihak pengurusan kami sendiri. Sebab kami di bahagian pengurusan ni pun tak ramai sangat. Jadi nak kena ada planning yang betul lah. Okay, sebab nanti nak post buku dan sebagainya.
Jadi mohon sangat untuk kepada mereka yang nak join, masuk dalam grup. Grup tu, link tu saya ada sediakan di atas. Okey. Wallahu taala a'lam. InsyaAllah itu sahaja setakat ini. Jangan keluar lagi, kita nak baca balik ayat tadi. Okey, terlupa seperkara lagi. Kepada mereka yang baru join ataupun yang dah lama join tapi tak pernah tahu pun. Okey, sekarang ni tuan-puan ambil handset tuan-puan yang pakai telefon ni. Tuan-puan tekan kat tengah-tengah skrin ni. Kat live ni kan. Tekan tengah-tengah. Kat video saya tu tekan tengah-tengah. Okey, bila tekan tu, tuan-puan perasan tak? Siapa yang belum follow, tekan butang follow dulu. Tuan-puan sentuh skrin tu, tuan-puan nampak butang loceng kan? Belah kanan. Belah kanan tu ada butang loceng. Okey, ada butang loceng. Lepas tu tekan loceng tu. Okey dah. Kemudian tuan-puan tik yang atas sekali. All live notification. Maksudnya apa saja live nanti bila kita buat, dia akan naik notification kat handset tuan-puan. Jadi tuan-puan tak terlepas lah. Kan, siapa yang belum buat sila buat. Siapa yang dah buat, tak apalah, alhamdulillah selesai dah. Tak usah dipikir lagi kan. Ni ceritanya yang belum buat. Okey. Sebab kadang-kadang ada yang tertanya-tanya, Ustaz, macam mana nak tahu live ni ada ke tak? Kan. Jadi sebab tu saya minta untuk buat apa yang saya sebutkan tadi lah. Tekan skrin tu tengah-tengah. Okey, tekan. Lepas tu nanti dah ada keluar macam lebih sikit view-nya tu. Kemudian tekan butang tekan gambar loceng. Kemudian tik yang nombor 1 tu atas sekali. All live notification. So nanti contohlah saya live, tuan-puan terlupa kan. Tapi nanti dia naik Easy Ngaji was live. So tuan-puan tu, ada live ni, lupa. Gitu. Boleh? Clear Wallahualam, itu saja setakat ini. Okey, kita tutup ni dulu. Jom. InsyaAllah kita nak sudah dah ni. Jangan keluar lagi. Tunggu Zat, baca dulu. Untuk package premium dalam Semenanjung berapa kos? Tak silap saya 8 ataupun 9 ringgit. 8 ataupun 9 ringgit. Nanti akan dimaklumkan oleh Encik Ifan. Tak jadi pun Ustaz. Tak jadi apa tu? Puan Raina. Bila kita tekan skrin, kat bawah tu dah ada tulis Easy Ngaji kan? So tekan loceng tu. Tapi syarat dia tuan-puan kena follow kami dulu. Kena follow page Easy Ngaji ni dulu. Kalau tak follow mungkin tak nampak kot benda tu. Saya rasa lah. Sepatutnya dia ada je kat tepi tu. Okay. InsyaAllah. Tak apa. Nanti perlukan bantuan, tekan je link kat atas. InsyaAllah kita bantu tuan-puan. Segala benda kita bantu. Kita cuba. Okay. Kalau bukan saya pun, kawan-kawan lain bantulah. Ataupun kawan-kawan kita yang berada dalam live ni pun akan turut membantu. Baiklah. Jom. Sedia semua? Tarik nafas. Kita nak baca ni. Mohon fokus. Fokus. Okay, ready. Tarik nafas masing-masing. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك
يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Okay, kita baca sekali lagi tuan-tuan. Kali ini kita baca tempo yang laju sikit. Okay, kita baca tempo yang laju sikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selesai untuk pengajian kita hari ini. Okey, kejap ada soalan. Maaf, nak tanya, huruf sad ada lantunan tak bila berhenti? Single sad, alif lam mim sad. Ada? Okey. Dalam huruf muqatta'ah ada single sad. Sad hujung tu. Bila kita eja sad ni, sad alif dal. Cuma kalau dalam bacaan selain daripada huruf muqatta'ah tak ada lah. Okey, dalam muqatta'ah ada, insya-Allah. Alif lam mim sad. Tu. Panjang 6 harakat, d hujung. Qalqalah. Bukannya sebab huruf sad tu qalqalah, tapi sebab apa ada qalqalah tu? Sebab bila kita eja dia sad alif dal. Kenalah pula faham dalam konteks huruf muqatta'ah tu bagaimana pula perincian dia. Baru kita boleh faham. Sebab ada juga orang pelik, bukan sad bukan huruf qalqalah kan ustaz, tapi kenapa sad tu ada qalqalah? Dia tak faham. Sebenarnya kat situ ada satu benda yang berbeza. Okey, kena faham dan konteks apa perbincangan kita tu. Kalau kita bincang dalam konteks huruf muqatta'ah, maka tak boleh disamakan dengan perbincangan huruf-huruf yang sedia ada ni, yang basic ni. Itu dia. Boleh dah? Jadi jawapan kepada soalan ni tadi, mim kesad dengung tak? Mim kesad, mim sa, tak ada dengung. Okey, mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, alif lam tu dengung, lam ke mim kena dengung. Sebab kat situ ada idgham mislain. Nampak? Itu kata perincian dia tu. Okey. Mim kesad tidak ada. Izhar. Okey. Mim mati bertemu sad. Kan izhar syafawi. Okey, clear untuk yang bertanya tadi, insya-Allah. So, itulah jawapan dia. Ada lantunan tak? Jawapannya ada. Tapi pada huruf muqatta'ah saja. Dalam keadaan bacaan biasa tidak ada. Contoh as, tak ada as, tak boleh buat pun sebab tu bukan sifat dia. Okey, insya-Allah. Temui saya dalam seminar sifat huruf nanti, insya-Allah. Mungkin tuan-puan akan dapat lebih lagi kan daripada yang sekarang.
Jangan lupa untuk join kita punya group. Atas tu saya dah letak link untuk group info-info terkini. Ada group WhatsApp, ada group Telegram. Ikut. Tumpuan ada WhatsApp, ikut WhatsApp. Kalau ada Telegram, ikut Telegram. Cuma kalau antara dua tu mana lebih baik, saya syorkan ikut Telegram. Okay, sebab dia kemas sikit lah perjalanan dia punya feature-feature dalam tu, dia baik sikit lah Telegram ni. Okay. Wallahualam. Terima kasih semua. Terima kasih Allah kerana memberikan nikmat untuk pagi ni. Nikmat internet yang baik, itu pun nikmat juga kan. Tak sangkut boleh tonton live sehingga selesai. Saya undur diri dahulu. Maaf salah silap. Salam Jumaat kepada semua. Dan yang pergi sembahyang Jumaat nanti hati-hati, elok-elok. Dan tarawih nanti pun elok-elok. Semualah elok-elok, ya. InsyaAllah selamat buka walaupun lambat lagi, sebab nanti takut tak sempat nak ucap. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, saya undur diri dulu tuan-puan. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya.
tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati